a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم.
We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم.
had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim pada pagi ini? Sihat semuanya?
Saya harap semuanya sudah dalam keadaan yang bersedia untuk mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Kita bersama dengan siapa pagi ini? Boleh saya lihat kita ada Kak Nurzah kita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Imin paparkan ucapan salam Puan Nurzah kita di situ? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, terima kasih Kak Zah sentiasa bersama dengan kita. Kita juga ada Kak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi Kak Mas. Kak Mas tak cak kat saya hari ni. Selalu je main cak-cak. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Asimah. Terima kasih semuanya di atas kehadiran di Masjid Kasim ya pada pagi ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesempatan, berikan kepada kita dengan kelapangan masa juga kesihatan untuk mengikuti sambungan pengajian kitab kita pada pagi ini. Okey, baik muslimah, dengan tidak membuang masa lagi, kita akan masuk kepada pengajian kita. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi misi Khalid ibn Al-Walid di wilayah Iraq dalam misi peluasan wilayah ataupun kita panggil sebagai penyebaran dakwah Islam di bumi Iraq ya pada masa zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi di sini okey, kalau kita lihat di kitab kita, kita berada di halaman ke berapa ni? Kita berada di halaman 160. Ya, kita berada di halaman 160. Okey. Halaman 160 iaitu bertajuk Penaklukan Al-Anbar oleh pasukan Khalid ibn Al-Walid. Ya, Penaklukan Al-Anbar oleh pasukan Khalid ibn Al-Walid. Kita berada di halaman 160. Okey. Okay, type. Okay, dah buka dah kitabnya semua? Sudah kan? Lama saya bagi masa 15 minit tadi tu. Okey. Baik, terus ya muslimah, kita baca kitab kita pada pagi ini. Kita lihat di situ Penaklukan Al-Anbar oleh pasukan Khalid di halaman 160. Kita dapati pada perenggan ini menyebutkan kepada kita bahawa Khalid segera bertolak di Al-Anbar. Jadi sebelumnya Khalid daripada mana? Last week kita bincangkan tentang satu perdamaian di wilayah di tempat di kawasan bernama Al-Hira. Ya, di kawasan bernama Al-Hira yang mana tidak berlaku kita panggil sebarang peperangan, tetapi yang berlaku adalah perjanjian damai antara Khalid ibn Al-Walid, tentera pasukan muslimin dan juga pihak musuh. Dan setelah itu Khalid ibn Al-Walid dia pun segera bertolak di satu kawasan lain yang bernama Al-Anbar. Dan di sini negara itu disebut dipimpin oleh negeri itu dipimpin oleh seorang yang sangat bijaksana dan sangat dihormati dan disegani bangsa Persia yang bernama Shiraraz. Okey, yang bernama Shiraraz. Terbelit juga nak sebut nama dia ni. Shiraraz. Ya, nama dia Shiraraz. Kalau dalam bahasa Arab tu kan, sebentar ya. Kita ada seorang pemimpin suara dah hilang. Seorang pemimpin bernama Shiraraz yang disebut sebagai seorang pemimpin yang sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Persia di situ.
Shiraraz ni saya tak rasa dia nama orang Arab lah, dia nama bangsa Parsi lah di situ kan. Jadi kita, sebab tu dia punya nama, nak cakap pelik tak pelik lah, dan memang bahasa dia begitu. Okey Muslimah. Jadi kita dapati bahawa Shiraraz ini dia adalah seorang yang bijak, seorang yang amat disegani oleh bangsanya. Dan kita dapati di Al-Anbar pada masa Khalid ibn Al-Walid nak masuk ke kawasan tersebut. Kawasan ini dia dikelilingi oleh parit. Ya, ada parit yang mengelilingi kawasan Al-Anbar. Jadi Khalid ibn Al-Walid dia nak seberang parit tersebut. Okey, dia nak seberang parit tersebut. Namun kita dapati di situ kan, sebab paritnya bagi saya mungkin luas lah ya parit itu, sebab saya pun tak pernah lihat. Cuma di dalam teks kita menjelaskan bahawa Khalid ibn Al-Walid dia mengepung wilayah tersebut yang dikelilingi dengan parit. Ya, sementara parit itu di bahagian kawasan sekitarnya ya, ada orang Arab pihak musuh yang duduk di kawasan tersebut. So kalau kita lihat di sini, Khalid dia mengepung wilayah tersebut yang dikelilingi parit. Namun Khalid perlu berhadapan dengan pihak musuh di kalangan bangsa Arab yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Maknanya sekarang ni Khalid belum masuk lagi untuk serang tentera Shiraraz tadi, dia belum masuk. Okey. Tapi Khalid perlu berhadapan dengan pihak musuh yang mana dibantu oleh bangsa Arab, kaum Arab yang tinggal di kawasan tersebut. Belum lagi seberang parit itu. Jadi kan kita dapati dalam kita punya teks di sini, muka surat 160 tadi, penduduk negeri itu bersatu untuk mencegah Khalid agar tidak dapat menyeberangi parit yang mereka buat. Jadi nak masuk Al-Anbar tu tak boleh. Sebab apa? Orang-orang Arab yang ada di sekitar kawasan tersebut, mereka bantu, mereka di kalangan pihak musuh jugalah ya. Jadi mereka bantu untuk menyerang Khalid. Dan ketika kedua pasukan saling berhadapan, iaitu pasukan Khalid dan juga pasukan tentera Arab yang di kalangan pihak musuh yang nak bantu Shiraraz tadi kan, supaya tentera Khalid tak boleh seberang. Dia tak mampu ataupun tak mampu untuk seberang parit tadi kan. Jadi Khalid kita dapati dalam kisah ini dia memerintahkan pasukannya menghujani mereka dengan tombak. Jadi apa yang Khalid buat? Pada masa itu, Khalid memerintahkan para tenteranya agar menghujani mereka dengan tombak hingga apa yang berlaku ya di situ, hingga berhasil membutakan 100 mata pihak musuh. Sehingga hujanan ataupun tombak yang mereka lempar ke arah pihak musuh berjaya membutakan mata mereka. Akhirnya mereka menjerit. Jadi mereka ni takutlah. Dia sebenarnya tak 100 orang. Cuma disebutkan di sini 100 mata. Tapi bukanlah kita kata ada 100 orang. Bahkan lebih daripada 100 orang. Sebab dia pun nak menyerang tentera Khalid tadi kan. Pasti bilangannya adalah ramai. Jadi bila ada yang dah terkena, kan? Ada yang dah terkena dengan tombak tu tadi, dikena mata tu kan, sampai mata mereka buta. Jadi mereka pun menjerit. Apakah jeritan mereka? Mereka kata gini, mata penduduk Anbar seluruhnya telah buta. Kerana itu, peperangan ini disebut dengan perang Dhatul Uyun. Jadi kalau kita buka ya Muslimah, dalam beberapa kitab sejarah, ada yang menyebutkan peperangan ini ataupun penaklukan Al-Anbar sebagai peperangan yang namanya Dhatul Uyun. Yang memiliki mata lah kalau dalam bahasa Melayu kita kan. Kalau saya nak terjemahkan, yang memiliki mata. Jadi kalau kita lihat di situ ya, disebutkan bahawa peperangan ini ada disebutkan Dhatul Uyun kerana peristiwa tombak yang membutakan mata pihak musuh. Jadi dipanggil sebagai Dhatul Uyun ya, peperangan ini. Itu nama lain bagi peperangan Al-Anbar ataupun penaklukan Al-Anbar. Sebab kita panggil ia penaklukan kerana di Al-Anbar ini dia tidak jadi peperangan sebagaimana di tempat-tempat lain yang mengakibatkan ataupun yang
yang menewaskan beribu-ribu pihak musuh, yang menyebabkan kecederaan di pihak tentera muslimin, itu tidak berlaku ketika mereka sampai di Anbar. Cuma di sebelum nak masuk tu sajalah kan berlaku lontaran tombak tadi sehingga membutakan mata pihak musuh, itu sahaja. Ya, sebab itu kita lihat di sini bila mata pihak musuh tadi kan yang berada di bahagian parit tu. Ya, jangan lupa ya muslimah, kita masih lagi bincang tentang bahagian parit lagi. Kita belum masuk lagi Al-Anbar. Jadi tentera yang berada di bahagian parit itu, mereka ni pun dah dalam keadaan sedemikian, bila Syirarath mendapat tahu apa yang berlaku, dia pun terus kirim surat kepada Khalid ibn Al-Walid. Dia minta supaya ada perdamaian. Okey, dia dah takut sikit lah kan. Jadi dia minta untuk berdamai. Dia kata dia minta berdamai dengan Khalid. Namun di sini Khalid berikan pelbagai syarat kepada pihak musuh. Cuma saya tak pasti apakah syaratnya. Sebab tidak dinyatakan dalam kitab kita dan saya pun cubalah merujuk kepada kitab asalnya, memang tidak disebutkan ya tentang syarat. Tapi dia kata ada pelbagai syarat yang ditetapkan oleh Khalid ibn Al-Walid jika mereka ingin berdamai. Namun sayangnya di sini kita dapati Syirarath dia menolak pelbagai macam syarat itu dan dia pun tidak dapat menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh Khalid ibn Al-Walid. Jadi apa yang Khalid buat? Sekarang ni kita nak seberang parit tu. Parit tersebut begitu luas. Tak dapat nak seberang. Jadi kita dapati Khalid dia buat satu strategi. Jadi dalam peperangan ini, dalam penaklukan ini, Khalid dia buat satu strategi. Apakah strateginya? Kita dapati di sini ya, Khalid dia sembelih unta Razaya. Apakah unta Razaya? Jangan namakan anak Razaya ya muslimah. Okey. Unta Razaya ni apa maksud unta Razaya ni? Okey. Kita lihat ya pada perenggan yang berikutnya dalam kitab kita. Khalid maju menuju parit besar tersebut dan minta dibawakan unta-unta Razaya. Baik. Unta Razaya ni maksudnya yang kurus, yang afkiran, maksudnya yang memang dah tak boleh nak berjalan lah. Sebab apa? Unta ini kerana terlampau banyak berjalan. Jadi mereka kan pasukan tentera. Maka mereka ni ada banyaklah unta ketika mereka bawa untuk pergi berperang. Maka di situ Khalid minta pilih unta Razaya, iaitu unta yang dah terlalu kurus disebabkan banyak berjalan. Yang mana nanti dah tak mampu lagi nak bawa pergi berperang. Maka apa yang Khalid buat, dia sembelih unta-unta ini lalu dia campakkan di dalam parit sehingga parit tersebut penuh dengan unta. Yang mana dengan adanya unta-unta tersebut dalam parit itu menyebabkan tentera muslimin boleh menyeberangi. Okey, boleh menyeberangi parit itu. Ini kita panggil sebagai apalah yang dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid untuk membantu tenteranya seberang parit yang besar tersebut. Jadi kan kita dapati dengan demikian dapat dilewati oleh Khalid dan pasukannya. Jadi bila parit tersebut penuh dengan unta Razaya yang telah disembelih itu tadi kan, mereka pun dapat seberang. Okey, mereka dapat seberang parit itu, yang mana ketika waktu tersebut Syirarath ni kan, bila dia lihat Khalid berjaya menyeberang parit itu, dia takut lalu tak semena-mena dia pun bersetuju untuk berdamai. Tadi tak nak sangat berdamai kan. So bila nampak Khalid berjaya menyeberangi parit itu, dia pun okey, tak apalah kita berdamai. Sebab apa? Dia lihat ini bila dah berjaya menyeberangi Al-Anbar kan, dah berjaya menyeberangi parit itu dan masuk ke kawasan Al-Anbar, maknanya kalau perang bagi dia mungkin akan menyebabkan berlakunya kekalahan pada pihak mereka. Jadi Syirarath ini dia pun terus bersetuju untuk berdamai dengan tentera muslimin. Maka sebab itu kita lihat ya di sini, kalau kita lihat pada teks kita di bawah itu,
ketika Shirarath melihat Khalid mulai masuk menyerbu beserta pasukannya, dia segera mematuhi segala persyaratan damai yang telah ditetapkan oleh Khalid dan dia memohon agar diizinkan kembali ke tempatnya. Maknanya dia nak pergilah tempat tinggalnya yang asal tu kan, dia minta supaya dapat dia kembali. Jadi Khalid pun mengabulkan permintaannya, ya. Khalid mengabulkan permintaannya. Akhirnya Shirarath keluar dari Al-Anbar dan benteng itu menjadi wilayah kekuasaan Khalid. Kemudian Khalid berdiam di situ dan merasa tenteram di dalamnya. Maknanya setelah Shirarath dia keluar daripada tempat tersebut, iaitu Al-Anbar, Al-Anbar pun menjadi kawasan milik tentera muslimin dan Khalid ibn al-Walid dia duduk di tempat itu dalam keadaan yang tenang, tidak ada sebarang kita panggil kekicauan, peperangan dan sebagainya. Okey, dan apa yang berlaku sementara mereka duduk di kawasan Al-Anbar ini, kita dapati banyak para sahabat, itu ramai di kalangan para sahabat belajar menulis Arab dari warga Arab yang bermukim di Al-Anbar. Ya, kalau tadi kita lihat dalam sebelum Khalid ibn al-Walid dia berjaya menyeberangi parit itu, ada ramai di sekitar kawasan tersebut di kalangan bangsa Arab yang mana mereka ni bukan kalangan bangsa Persia, dari kalangan bangsa Arab yang duduk di kawasan Al-Anbar. Seterusnya mereka ini pun membantulah tentera muslimin dalam kita panggil memberikan ilmu kepada mereka dalam penulisan bahasa Arab. Jadi bukan kita kata di kalangan muslimin ni tak pandai menulis, bukan begitu. Cuma biasalah apa-apa perkara kadang-kadang kita perlu ada nilai tambah dalam ilmu kita. Jadi di kalangan bangsa Arab yang bermukim di Al-Anbar ini, mereka ada sedikit keistimewaan lah yang mana mereka ada belajar bahasa Arab daripada di kalangan Bani Iyad, yang mana Bani Iyad ni disebutkan sebagai bangsa Arab yang mahir dalam bahasa lah begitu kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya, sehingga ada syair yang memuji orang-orang Iyad kerana bahasa mereka menjadi orang kebanggaan yang sentiasa berjalan membawa buku dan juga membawa pena. Itu adalah keistimewaan bangsa Iyad di Al-Anbar. Dan orang Arab di kawasan Al-Anbar, mereka belajar bahasa Arab ini dengan bangsa kaum Iyad itu tadi, yang menjadikan perkara ataupun kita panggil yang menjadikan satu hal yang tidak mahu dilepaskan oleh pasukan tentera muslimin untuk turut menerima ataupun untuk turut mempelajari ilmu yang ada tentang bahasa Arab itu daripada warga Al-Anbar lah, warga Arab yang bermukim di Al-Anbar itu tadi. Okey, baik. Setelah itu muslimah kita dapati begini. Jadi dia penaklukan ini dia tak berhenti begitu sahaja. Dalam masa Khalid ibn al-Walid dia duduk di Al-Anbar, dia pun ada mengikat perjanjian damai dengan beberapa penduduk di sekitar kawasan Al-Anbar. Iaitu kalau kita lihat di sini, berikutnya perjanjian damai dengan penduduk Al-Bawazij dan juga Kalwazi. Iaitu muslimah kalau kita lihat di muka surat 162, jika kita melihat di halaman 162 di perenggan kita yang kedua, di situ menyebutkan bahawa Khalid juga mengikat perdamaian dengan penduduk Al-Bawazij dan penduduk Al-Kalwazi. So kita ada nota kaki di kitab kita yang pertama dan yang kedua. Saya harap nanti boleh baca di situ perenggannya. Di bawah itu menunjukkan tentang asal usul penduduk Al-Bawazij dan juga penduduk Kalwazi, yang mana nantinya kita dapati ada di kalangan mereka diceritakan bahawa dalam beberapa riwayat sejarah menunjukkan bahawa pada masa akan datang yang setia dalam perjanjian adalah di kalangan Al-Bawazij, Banikyah, Al-Hirah dan juga Kalwazi. Sebab begini, kalau kita rujuk kepada perbincangan-perbincangan kita yang lepas, kita dapati ada banyak tempat yang berjaya ditakluki oleh Khalid ibn al-Walid dalam mengikat perjanjian damai dengan Khalid ibn al-Walid, iaitu tentera muslimin ataupun kita panggil sebagai kerajaan Islam Madinah. Dan pada masa itu nanti kita akan dapatilah, saya pun tak pasti bila perbincangan itu akan kita sentuh
pada masa yang akan datang kita dapati ada beberapa di kalangan penduduk Iraq inilah, iaitu mereka yang telah mengikat perjanjian damai dengan kerajaan Islam Madinah, mereka berpatah arah. Maknanya mereka memutuskan perjanjian itu kan melainkan beberapa orang ini, beberapa penduduk ini, iaitu Al-Bawazij, Baniqiyah, Al-Hira dan Kalwazi yang tetap berpegang teguh dengan perjanjian damai mereka dengan tentera muslimin. Yang mana akhirnya kita lihat kalau kita berujuk pada perenggan kita yang keempat di situ. Yang ketiga. Okey, Saif ibn Umar meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Shirah dari Habib bin Abi Thabit, dia berkata, setelah terjadi kegoncangan, tidak satu pun dari penduduk Ahlu Zimmah. Ahlu Zimmah ni maknanya yang mana mereka ni bayar jizyah kepada kerajaan Islam Madinah, yang masih tetap memegang perjanjian dengan kaum muslimin, kecuali Bani Saluba dari penduduk Al-Hira dan Kalwaza serta beberapa kota lainnya. Mereka melanggar perjanjian hingga ditaklukkan untuk kedua kalinya dan mereka kembali menjadi ahli zimmah. Jadi nanti ada perbincangan yang menunjukkan bahawa penduduk Iraq yang mana mereka melanggar perjanjian, tidak mahu lagi menunjukkan taat setia kepada kerajaan Islam Madinah. Okey, pada masa itu mereka diserang kembali dan akhirnya mereka menjadi ahli zimmah untuk kali kedua. Ini maksud riwayat inilah Baik, seterusnya ada juga pertanyaan di sini daripada Asy-Sya'bi. Kalau kita lihat di perenggan kita yang terakhir, disebutkan apakah seluruh negeri-negeri tersebut ditaklukkan dengan peperangan kecuali beberapa benteng saja? Maka dia pun menjawab sebahagian ditaklukkan dan sebahagian melalui jalan damai. Jadi aku pun bertanya, apakah penduduk tunduk dan menjadi ahlu zimmah sebelum peperangan terjadi? Dia menjawab tidak. Namun ketika mereka menerima kesepakatan damai dan mahu membayar jizyah, sejak itulah mereka menjadi ahlu zimmah. Okay, itu tidak menjadi apa-apa isu sangatlah muslimah tentang perbincangan kita. Yang penting di akhir perbincangan ini kita dapati bahawa penaklukan di Al-Anbar ia bukanlah penaklukan yang berlaku penuh dengan pertumpahan darah, tetapi penaklukan di Al-Anbar ia berlaku dengan damai. Hanya sedikit saja kegenjotan yang berlaku ketika tentera muslimin berada di kawasan parit itu tadi, yang menyebabkan Khalid ibn Al-Walid memerintahkan tenteranya agar menghujani pihak musuh dengan tombak, akhirnya mengakibatkan ada di kalangan mereka yang buta matanya. Sebab itu peperangan ini disebut sebagai perang Zatul Uyun. Zatul Uyun. Dan Khalid ibn Al-Walid dia berjaya menyeberangi parit tersebut dengan menyembelih unta Razaya itu tadi, yang akhirnya masuk ke kawasan Anbar, dan Syirarath yang merupakan pemimpin di kawasan itu akhirnya bersetuju untuk berdamai sebelum berlaku sebarang peperangan di antara pihak tentera muslimin dan juga tentera musuh. Jadi kita kata peperangan Anbar ini dia tidak berlaku sebagaimana peperangan-peperangan yang sebelumnya, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, 10,000, 100,000 kan yang kita dah bincangkan sebelum-sebelumnya, dan penaklukan ini adalah penaklukan yang damai sehingga menyebabkan akhirnya berlakulah dia panggil penyebaran ilmu di dalam penaklukan ini. Sebab itu begini muslimah. Di akhir perbincangan ini, untuk pengajaran kita pada pagi ini, kita dah selesai bincang tentang penaklukan Al-Anbar, pendek saja perbincangannya. Okey, saya pun tidak mahu drag panjang-panjang. Kita pergi terus kepada pengajaran kita pada pagi ini. Okey, saya nak kata begini muslimah dalam pengajaran kita untuk peristiwa ataupun penaklukan di Al-Anbar ini. Penuntut ilmu tidak kira masa dan suasana pembelajaran, dia terus berjalan. Itulah yang ditunjukkan oleh kaum muslimin ketika mereka tiba di Al-Anbar. Betul kan? Kita lihat mereka belajar dengan warga Arab yang berada di Al-Anbar. Ini menunjukkan bahawa tak kiralah perang ke tak perang ke apa kan, belajar mana-mana boleh belajar dan boleh dapat ilmu, kita ambil peluang tersebut untuk belajar. Sebab tu tadi saya kata penuntut ilmu ni kita tak kira masa dan tak kira juga suasananya bagaimana.
Selagi mana ada peluang, selagi mana ada ruang, ambil peluang dan ruang itu untuk kita menuntut ilmu. Jangan kita mencipta alasan. Bila dah ada peluang, ambil. Bila ada ruang, rebut. Ya, jangan kita cipta alasan, oh susahlah belajar online, tak boleh fokus lah, nanti budak-budak kacau, susahlah ustazah gini, banyaklah benda. Saya mana ada masa nak duduk kelas online ni. Saya punya masa lain untuk benda lain, saya tak ada. Macam-macam alasan kita. Okey, macam-macam alasan kita. Kalau kita lihat dalam penaklukan Al-Anbar tadi, adakah di kalangan para sahabat mereka itu memberikan kita tengah perang, tak payah nak belajar. Apa nak belajar dengan orang Anbar? Ni dia pihak musuh kita. Adakah mereka kata begitu? Tidak. Tapi bagi mereka, selama mana ada peluang untuk belajar, untuk memberikan nilai tambah bagi diri mereka, menuntut ilmu, mereka akan ambil dan mereka akan belajar. Kerana begini muslimah, jangan lupa. Kita kena faham. Ya. Kerana bagi saya, di kalangan para sahabat ini juga mereka faham bahawa Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa belajar ini adalah jalan menuju syurga. Okey? Belajar adalah jalan menuju syurga yang mana bila kita jadikan ia antara jalan yang kita mampu untuk laluilah ia. Kerana ia bukan jalan yang sia-sia. Okey? Sebab itu di sini Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa muslimah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke syurga baginya. Allah akan permudahkan jalan ke syurga baginya. Jadi kita ni muslimah, ya, saya ni nak kata ginilah, masa kita ada kelas offline kan, saya minta maaf lah, mungkin mulut saya ni sejak akhir-akhir ni mungkin dia terlalu lantang, saya minta maaf. Tapi saya tak tahu, kadang-kadang kita ni jangan lembik sangat kan, kita ni jangan lemah sangat jiwa ni. Nak kena sikit, mesti nak kena asah sikit ni, nak cakap bedal tu kasar juga kan, nanti orang kata Sakinah cakap kasar pula dengan kita. Sekarang ni tak boleh cakap sembarang, nanti orang marah. Okay, so kita ni jangan, masa kita kelas offline dulu, kita kena pergi masjid. Orang kata susah. Susah Ustazah nak pergi masjid. Nak kena jalan lah kan, nak kena ni. Kadang saya susah, ada budak apa kan. Okey, kita faham. Susah sangat nak belajar. Dan Alhamdulillah saya kata, Allah takdirkan satu ujian bagi kita pada hari ini. Ya, Allah takdirkan kita dengan satu ujian. Yang mana ujian itu mengubah lifestyle kita sehingga kita diperkenalkan dengan norma baru, betul tak? Kita belajar dengan cara baru, kita menuntut ilmu dengan cara baru, yang mana dulu pun saya tak berapa nak selesa, tapi kita perlu menyelesakan diri kita demi menyebarkan ilmu itu. Namun sayangnya ada orang kata, aku tak ada masa nak belajar online. Aku tak ada masa nak belajar online. Ada orang cakap begitu muslimah. Kalau kita asatiza ikutkan hati ni, kita pun boleh kata, saya tak ada masa nak mengajar online. Banyak benda lain saya boleh buat. Kita asatiza boleh cakap begitu. Jangan lupa, kita asatiza kita pun ada hak untuk cakap begitu. Tapi, kita tak kata begitu. Kerana kita fikirkan tentang masyarakat. Untuk menyebarkan ilmu Allah ini. Supaya ia sampai. Ya, supaya ia sampai. Tapi, kadang-kadang sayangnya, ada orang ia tak merasakan ini sebagai satu bentuk kepentingan yang perlu dia rebut peluangnya. Yang mana mungkin dulu dia tak mampu untuk duduk, belajar, masuk dalam kuliah, duduk dalam kelas, berhadapan dengan ustazah ataupun ustaz kan belajar. Kita sediakan ruang, kita berikan peluang kepada mereka yang tak mampu untuk ikuti pengajian contohnya. Kerana kekangan masa dan sebagainya. Tapi itu pun kita kata kita tak ada masa. Ya, itu pun kita kata kita tak ada masa. Namun gini muslimah, saya nak tegaskan begini. Jika kita faham bahawa belajar ini adalah antara jalan untuk kita mengejar syurga Allah, kita akan usaha untuk memberikan masa
bagi mencapai ataupun merebut ilmu itu tadi. Kita akan usaha untuk memperuntukkan masa kita. Tak apalah sebelum tidur ke kita nak dengar ke apa kan kuliah. Kuliah ni banyak berlambat-lambat. Banyak kali saya kata kuliah ni sekarang ya Allah berlambat-lambat. Sampaikan tak tertengok saya kata. Tak tertengok kan. Jangan cakap kuliah orang lain. Kuliah saya je berderet-deret saya kata. Sampai jemaah kata Ustazah tak tertengok Ustazah back to back kuliah Ustazah. Betul. Nanti sekejap lagi petang dekat MKS pula. Esok lagi pagi kan. Tak henti-henti benda itu. Dia berjalan. Sampaikan begitu sekali muslimah keadaannya. Cuma saya je kena berjalan ni kan. Saya kalau off ni saya tak tahulah. Memang tak boleh mengajar kita ni. Kita nak anak kita kena jalan juga. Mengajar. Untuk kita, sebab kita ada slot kita ada tanggungjawab kita. Okay, yang dah kita berikan kepada setiap masjid. So kita kena jalan juga. Tapi kadang-kadang jemaah, maaf saya kata jemaah ini, dia merasakan bahawa benda ni buang masa. Aku tak ada time nak duduk kuliah online ni. Buang masa. Tak payahlah. Sibuk belajar offline. Saya lebih suka belajar offline. Jangan begitu sekali muslimah kita ni. Allah dah berikan kita ruang. Allah berikan kita peluang untuk terus-terusan mengejar syurga Allah. Rebut saya kata. Rebut peluang itu. Jangan kita mencipta alasan untuk sesuatu yang mana kita sendiri tidak mahu lakukan. Bila kita mencipta alasan, bermakna kita mencipta alasan untuk menolak sesuatu yang telah Allah berikan, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana begini muslimah, selama mana hayat kita ini, kalau kita boleh belajar, belajarlah saya kata. Kalau kita boleh belajar, belajarlah. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa kita. Kerana jangan lupa juga belajar ilmu yang kita ada daripada sesi pembelajaran yang kita ikuti, ia adalah aset kita untuk kita bawa hingga ke akhirat kelak. Apa kata Nabi SAW? Bagi saya hadis ini famous. Kita ramai antara kita yang tahu. Kan, yang tak duduk kuliah pun tahu bagi saya. Okay, ramai antara kita tahu hadis ini. Apa kata Nabi? Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Saya rasa ada tersilap di situ. Min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Okey, saya rasa ada tersilap di situlah, dari sudut bahasa Arabnya. Okey, tak apalah. Illa min tu, illa min yang kedua tu tidak ada. Okey, illa min yang kedua tu mungkin nanti boleh harap di cancelkan pula. Di edit sendirilah nanti muslimah. Okey. Illa min yang kedua tu tidak ada. Terus masuk kepada sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi awaladin salihin yada'ulah. Nabi kata begini kepada kita muslimah. Apabila salah seorang manusia dia meninggal dunia, bila kita mati, amalan kita semua terputus. Terputuslah segala amalan kita kecuali 3 perkara. Hanya 3 perkara yang berjalan. Iaitu apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ataupun ilmu yang memberikan manfaat bagi diri dia, yang mana dia belajar lalu dia ajarkan kepada orang lain, kan, kemudian dia amalkan ilmu itu. Kita sebagai ibu contohnya, kita belajar sekarang ni kuliah, kan, nanti kemudian kita beritahu sikit-sikitlah kepada anak kita, ataupun ada teman kita cakap, kau tadi belajar kuliah, Ustazah Sakinah dia cakap pasal belajar. Maknanya kita sampaikan ilmu itu. Tak semestinya kena mengajar macam saya lah, Engkau tahu Ustazah Sakinah cakap apa, jom aku tunjukkan kau Ustaz. Kita pun mengajar macam saya. Bukan begitu maksud saya. Maknanya di sinilah kita sampaikan ilmu itu dengan cara kita. Apa yang kita tahu, itu bermakna kita beritahu ataupun kita sebarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Dan bila orang lain baca, orang lain lihat, okey, dia bermanfaat juga bagi diri dia, dia amalkan, dia beritahu kepada orang lain. Bermakna itu akan berterusan.
walaupun kita mati, pahalanya berterusan muslimah. Sebab itu jangan remehkan ilmu ini. Ya, sebab dia antara aset kita untuk kita bawa hingga ke akhirat kelak. Dan yang ketiga, Nabi kata apa? Di sini Nabi sebutkan tentang doa seorang anak yang soleh yang mendoakan kita. Bila kita ada anak kan, kita didik anak kita menjadi anak yang soleh, yang soleha. Lalu bila kita meninggal dunia, anak itu berterusan mendoakan kita. Ia adalah amalan kita yang berterusan juga. Anak itu dia jadi anak-anak yang soleh, anak yang soleha. Dia menjadi insan yang bermanfaat dalam masyarakatnya, memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakatnya. Kita sebagai ibu bapa juga mendapat manfaatnya walaupun setelah kita meninggal dunia. Dan di sini muslimah, yang saya nak tekankan ialah antara aset yang tidak terputus sehingga ke akhirat kelak. Setelah kita mati kelak, apa dia? Ilmu. Jadi jangan tinggalkan ilmu. Seboleh mana, walaupun orang kata sikit pun tak apalah muslimah, belajar. Ya belajar. Ia akan jadikan diri kita orang yang terpandu dengan ilmu. Bukan dengan perasaan semata-mata. Di samping kita ni ada EQ, jangan lupa kita perlu juga ada IQ. Okay, so EQ dan IQ kedua-duanya sama penting. Kedua-duanya sama penting. Jadi bila saya kata kedua-duanya sama penting, ia saling membantu antara satu dan yang lain. Kita ada ilmu, kita ada perasaan. Dia akan jadi cantik muslimah. Kedua-duanya dihiasi dengan ilmu. Setiap apa yang kita lalui dalam hidup ini, bila kita ada ilmu, walaupun pada awalnya saya kata kita mungkin duduk tersungkur, tapi akhirnya kita mampu bangkit kembali. Kerana apa? Kita adalah insan ataupun kita adalah seorang muslimah yang ada bekal, iaitu ilmu di dada kita. Ya, baik. Dan seterusnya, saya ingin tinggalkan kuliah ini dengan satu doa. Okey, kita akhiri kuliah kita ini dengan satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah doa yang Nabi SAW baca. Ya, apa yang Nabi SAW baca? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepada aku. Sekarang ni muslimah kita belajar. Okey, maknanya kita ada ilmu. Jadi kita minta kepada Allah agar berikan manfaat dengan ilmu yang kita ada ini. Lalu, apa kita minta kepada Allah? Wa'allimni ma yanfa'uni. Ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat bagiku. Kita minta Allah supaya ajarkan kepada kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ilmu ni ada banyak muslimah. Ya, kalau saya sebut ilmu itu secara umum, ilmu itu ada banyak. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tidak baik. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita minta kepada Allah, apa yang dah kita belajar, okay, ilmu yang dah banyak kita belajar, minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar ilmu yang Allah berikan kita peluang untuk kita belajar itu tadi kan, agar ia jadi manfaat bagi diri kita. Di samping ataupun dalam masa yang sama, kita minta juga kepada Allah agar Allah berikan kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Sebab kita tak nak terlibat dengan ilmu-ilmu yang akan merosakkan kita muslimah. Ilmu yang merosakkan kepribadian kita, ilmu yang merosakkan akhlak diri kita, ilmu yang merosakkan emosi kita, ilmu yang merosakkan pemikiran kita, ilmu yang merosakkan segala-galanya yang kita ada di atas muka bumi ini. Kita tak nak ilmu yang sedemikian. Tetapi kita mohon kepada Allah, biar Allah berikan kepada kita dengan peluang dan ruang untuk kita belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Agar ilmu yang tidak bermanfaat, kita tolak tepi. Kita pilih yang memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Dan kita minta apa lagi di situ muslimah? Kita minta begini kepada Allah, wa zidni ilma. Ini doa Nabi.
Nabi minta kepada Allah, wazidni ilma. Tambahkanlah ilmu. Ya, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Setiap daripada diri kita, saya kata, kita semua ada ilmu. Masing-masing daripada diri kita ada ilmu. Yang kita belajar masa kita teenagers, contohnya ya Muslimah, yang kita belajar masa kita anak dara dulu, maknanya kita ada ilmu. Tapi adakah ilmu itu kita nak biarkan itu sahaja? Contoh, kan, kita belajar masa umur kita 15 tahun. Ustazah, masa saya umur 15 tahun saya dah belajar pasal sabar, Ustazah. Jangan lagi ajar saya tentang sabar. Ajar saya tentang perkara yang lain. Oh begitu ke? Tak, Muslimah. Setiap apa yang kita dah belajar dulu-dulu tentang sabar ke, tentang jadi orang yang baik ke, tentang bagaimana nak jaga mulut, macam mana nak jaga lisan, bagaimana nak jaga akhlak diri kita, macam mana nak jaga solat kita, puasa kita, tentang sedekah, bayar zakat, ia adalah ilmu yang perlu sentiasa kita top up. Ilmu yang sentiasa perlu kita belajar untuk kita tambah supaya menguatkan setiap apa yang dah kita tahu. Mungkin dulu masa kita belajar, ya, masa kita umur 15, 16, 17, 20 tahun ke apa dulu kan, kita belajar ilmu itu, kita belajar satu hadis sahaja. Tapi sekarang, bila kita belajar lagi, oh rupanya banyak hadis tentang hal ini. Lebih banyak kita belajar, Muslimah. Dia begitu. Sebab ilmu agama ini, ya, saya tak kata ilmu agama tu dia berkembang sampai mengubah menjadi satu benda yang baru. Tidak begitu. Tetapi kita tak mungkin tercapai semuanya dalam masa yang sama. Sebab itu, walaupun kita dah belajar satu topik yang sama, mungkin pada masa kemudian kita belajar lagi topik yang sama. Pada yang masa akan datang bila kita belajar topik yang sama, ada nilai tambahnya. Sebab itu penting kita minta kepada Allah, wazidni ilma. Ya Allah, kau tambahkanlah ilmu yang ada pada aku. Kerana kita tidak mahu berpada dengan ilmu yang kita ada. Yang akhirnya menyebabkan ilmu kita yang sikit itu tadi, kita memandang rendah kepada orang lain. Kadang-kadang begitu Muslimah kita ni. Bila kita ada ilmu yang sedikit, kan orang kata ilmunya sikit. Tapi bila kita ada perbezaan pendapat, kita ada banyaklah benda-benda yang kita lihat kan, kita dah hukum orang itu sesat, kita hukum orang itu salah. Kenapa kita ada ilmu yang sikit sahaja? Sebab itu penting Muslimah kita banyak belajar. Ya, banyak belajar. Dekatkan diri dengan majlis ilmu. Tak kira kita baik ataupun tak baik Muslimah. Ya, tak kira kita baik ataupun tak baik. Jangan rasa majlis ilmu ni untuk orang yang baik-baik sahaja. Untuk yang dah jadi soleha je kan. Kata, oh Ustazah Sakinah punya kuliah tu untuk orang-orang soleha je. Aku yang tak soleha ni tak payah ikut. Dia bukan begitu. Kuliah saya terbuka. Sesiapa sahaja boleh duduk. Sesiapa sahaja boleh ikut. Yang pakai tudung, yang tak pakai tudung, dipersilakan masuk. Tak ada apa pun. Saya tak pernah menolak mana-mana Muslimah. Sama ada dia pakai tudung ataupun tak pakai tudung untuk duduk dalam kuliah saya. Cuba tanya dengan mana-mana jemaah. Adakah saya tolak? Tak. Saya tak pernah tolak. Awak datang dalam keadaan yang bagaimanapun, kita terima keadaan awak. Kerana kita nak orang belajar dalam kuliah kita. Kita nak orang nak dekat kepada Allah. Itu tujuan kita. Sebab itu kita tak tolak mana-mana mereka yang nak belajar. Tapi sebenarnya yang menolak diri itu sendiri adalah diri kita. Kita memilih laluan yang lain. Kita memilih laluan yang mana kita rasa diri kita nak diterima. Itu je masalah kita sekarang ini. Okey? Sebab itu minta kepada Allah. Berikan kepada kita dengan taufik, berikan kepada kita dengan hidayah. Agar kita nampak mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Ya, doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dengan doa ini, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kita yang duduk kuliah pada hari ini, sebar-sebarkan doa ini. Beritahu kepada kawan-kawan kita. Doanya sahih Muslimah. Ya, tak ada apa-apa yang boleh diragui tentang doa ini. Ajarkan kepada kawan-kawan kita, beritahu kepada teman-teman kita, perbanyakkanlah doa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Seorang Nabi yang memang ahli syurga, minta kepada Allah agar berikan kepada dia dengan ilmu yang bermanfaat.
kita yang belum tentu lagi kedudukan kita di mana, lebih-lebih lagi muslimah, kena banyak berdoa kepada Allah. Okey, baik, itu sahaja muslimah kuliah kita pada pagi ini. Saya harap sedikit sebanyak perbincangan kita ya pada pagi ini ia memberi manfaat, dan mohon juga agar ia disebarkan, agar ia dikongsikan kepada yang lain. Moga ia menjadi amal saya yang berterusan, amal anda juga berterusan. Sama-samalah kita membantu antara satu dan yang lain agar kita sentiasa memiliki amal-amal yang tidak terputus walaupun kita meninggal dunia kelak. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti pengajian kita di Masjid Kasim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh pihak Masjid Kasim. Moga kita berjumpa lagi di lain ketika, di masa yang sama, di tempat yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.